Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nota Mishkat ini adalah yang kelima, dan sebenarnya kita hari itu tengah membincangkan hadis yang ke-14 bermula dari muka surat 99. Bermula dari muka surat 99 ya. Tajuknya ajaran-ajaran Islam yang mesti dilaksanakan. Hari itu kita bincang tentang hadis yang ke-14 ini, tapi tak sempat dihabiskan. Tak sempat dihabiskan. Oleh kerana hadis ini tidak begitu panjang dan sanadnya pun tidak ada, kita elok baca sekali lagi lah. Sekali lagi, mana-mana yang tak sempat ikut dahulu, secara ringkasnya kita akan bincangkan insyaAllah daripada awal. Muka surat 99 ni. Wa an Talhah ibn Ubaidillah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'ir ar-ra's nasma'u dawiyya sawtih wa la nafqahu ma yaqul hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idha huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wal laylah فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya pernah ada seorang lelaki dari kalangan penduduk Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang tidak terurus. Gema suaranya kami dengar, tetapi kami tidak dapat menangkap, yakni memahami apa yang diucapkannya. Sehinggalah dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam, yakni yang mesti dilaksanakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Tanya lelaki itu, adakah sembahyang lain yang wajib ke atas saya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali sembahyang sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, berpuasa Ramadan, yakni di bulan Ramadan. Tanya lelaki itu, adakah puasa lain yang wajib atas saya? Jawab Nabi SAW, tidak ada kecuali puasa sunat. Nabi SAW menyebutkan juga kepadanya tentang zakat, yakni kewajipan membayar zakat. Tanya lelaki itu, adakah saya perlu membayar apa-apa lagi selain zakat itu? Jawab Nabi SAW, tidak, kecuali dalam bentuk sedekah yang sunat. Kata perawi, lelaki itu pergi sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah lelaki itu kalau dia menepati apa yang diucapkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang ke-14 di dalam kitab Mishkatul Masabih.
kebanyakan daripada peserta kita ni nampaknya yang sudah ikut daripada awal lagi, tapi saya nampak ada juga yang baru. Mungkin dia tidak tahu kitab Mishkat itu pun apa kitab. Setengah orang tu tak tahu kitab Mishkat ni kitab apa pun. Tak tahu. Sebenarnya kitab Mishkat adalah kitab hadis di peringkat lebih bawah daripada kitab Sunan Sittah yang terkenal itu. Ia adalah sebuah kitab hadis yang masyhur, yang terkenal dalam sistem pengajian hadis di India dan di Pakistan. Ini adalah satu kitab hadis yang wajib dipelajari sebelum seseorang itu naik ke peringkat hadis, mempelajari hadis Sunan Sittah atau dipanggil daurah hadis. Dia mesti belajar kitab ini terlebih dahulu. Boleh dikatakan mereka tidak membenarkan belajar kitab hadis yang lebih tinggi sebelum mempelajari kitab ini. Ini adalah asas kepada kitab hadis yang luas bidang perbincangannya. Kalau kita belajar misalnya di tempat kita ini, selalu juga kita dengar orang ikuti pengajian hadis Bulughul Maram. Kita biasa dengar kan. Tapi kitab itu hanya membincangkan hadis-hadis hukum sahaja. Iaitu kitab Bulughul Maram, hadis-hadis hukum sahaja. Dan ia disusun oleh Hafiz Ibn Hajar yang bermazhab Syafi'i. Banyak perkara yang lebih cenderung hadis-hadis itu dengan mazhab Syafi'i. Dipilih hadis-hadis itu. Kalau kita tengok kitab Umdatul Ahkam, itu sama dengan Bulughul Maram juga berkenaan dengan hadis-hadis hukum, tetapi disusun oleh orang yang bermazhab Hambali. Hadis-hadisnya pun lebih cenderung ke situ, lebih cenderung kepada mazhab itu. Kedua-dua kitab ini khusus membincangkan tentang hukum hakam, berpandukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kitab bawah juga, asas juga. Satu lagi yang biasa kita pelajari, ikuti dalam kuliah-kuliah hadis di tempat kita ni, kitab Riyadhus Salihin. Tapi Riyadhus Salihin itu dia secara umumnya berkenaan dengan akhlak. Berkenaan dengan akhlak atau untuk membentuk peribadi Muslim. Dia tak ada bincang tentang hukum-hukum dan tak ada tentang benda-benda lain. Berbeza dengan Mishkat ini. Nak cerita beza Mishkat ini dengan Riyadhus Salihin, Bulughul Maram dan lain-lain. Atau kalau bawah lagi kan hadis 40 Imam Nawawi itu. Biasalah dalam sukatan tempat kita ni. Itu terlalu asas. Adapun kitab Mishkat ini, dia merangkumi semua perbincangan yang dibincangkan dalam kitab-kitab jami'. Kitab jami' iaitu kitab hadis yang mengumpulkan sebahagian besar perbincangan dalam kitab-kitab hadis itu, sekurang-kurangnya 8 perkara yang ada di dalam kitab jami'. Jadi kitab jami' peringkat rendah ialah Mishkat. Tidak ada yang lain yang seumpamanya. Itu sebab dia popular. Kitab Mishkat ini, akidah, kalau kita nak dapat tentang akidah, ada di dalam ni. Kalau kita nak dapat tentang hukum, ada juga di sini. Kita nak dapat tentang fitan, mana fitnah akhir zaman. Apa panduannya dalam kita menghadapi fitnah itu, daripada Rasulullah SAW, kita boleh dapat. Kalau kita nak tahu tentang manaqib, kelebihan-kelebihan sahabat-sahabat atau golongan-golongan tertentu, ada juga di dalam Mishkat ini. Kalau kita nak tahu tentang adab, akhlak yang ada dalam Riyadhus Salihin, ada juga di dalam kitab ini. Jadi semua panduan itu ada di dalam kitab ini. Jadi di peringkat bawahnya, ia termasuk dalam kitab Jami'. Kitab Jami', satu kitab hadis yang merangkumi sebahagian bab utama tu ada di dalamnya. Itulah antara keistimewaan kitab Mishkat.
Kerana itulah kitab Mishkat ini disyarah oleh sekian ramai pensyarah-pensyarah hadis. Banyaklah. Termasuklah di takhrij hadis-hadisnya, dan kitab Mishkat ini sebab dia ada banyak peringkat. Kalau kita tengok dalam bab ni, sekarang ni kita bincang tentang akidah, dia boleh dikatakan banyak rujuk kepada Bukhari dan Muslim, yang asas yang kuat itu. Kita tak bertemu lagi dengan pembahagian 3 bab dalam Mishkat ini. Akan datang baru kita akan bertemu. Dia ada fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga. Fasal pertama secara umumnya berpunca daripada Bukhari dan Muslim. Fasal kedua daripada kitab-kitab sunan, tingkatan kedua lah, tingkatan kedua. Fasal ketiga diambil daripada kitab-kitab yang mungkin ada yang dhaif, daripada kitab-kitab yang tidak begitu masyhur di kalangan umum, macam Syu'abul Iman, Baihaqi. Kita dapat rasa juga, dapat mengetahui juga daripada kitab Mishkat ini, kitab Razin, kitab macam-macam lagi ada, Tabarani, lain-lain ada di situ. Jadi yang ketiga itu bercampur baur lah, bercampur baur. Ada yang dhaif, macam-macam ada, bukan yang sahih semuanya. Itulah kelebihan kitab Mishkat, berbezanya daripada kitab-kitab yang lain. Boleh dikatakan hadis-hadis daripada fasal yang pertama dan yang kedua boleh dijadikan hujah ke semuanya. Seseolahnya pengarang kitab Mishkat ini, dia sebenarnya Mishkatul Masabih, Masabihus Sunnah itu asalnya. Benda ni dapat diketahui daripada mukaddimah kita ni lah. Mukaddimah kita sudah bincang dah tu, apa asas kepada kitab Mishkat itu. Dia bukan kitab yang mula-mula tiba-tiba keluar begitu, tidak. Dia ada asasnya. Asasnya ialah Masabihus Sunnah karangan Imam Baghawi. Imam Baghawi masukkan hadis-hadis fasal pertama, fasal kedua saja di dalam Masabihus Sunnah itu. Penambahan yang dilakukan oleh Khatib Tabrizi, pengarang Mishkat ini, ialah dia tambah fasal yang ketiga. Itu beza. Maka jadilah Mishkat seperti yang ada sekarang. Syarah-syarah terhadap Mishkat ini banyaklah. Antaranya disyarah oleh guru kepada pengarang ini sendiri. Biasa jarang berlaku begitu. Jarang berlaku begitu. Biasanya murid yang syarah, guru dia punya. Ini tidak. Guru yang syarah murid dia. Dia yang mengesyorkan murid dia susun kitab ini. Kemudian dia tengok cantik sangat, anak murid dia buat, lalu dia syarah. Namanya At-Tibi, syarah At-Tibi yang terkenal itu syarah kepada Mishkat inilah. Baiklah. Ini hadis yang ke-14, masih lagi berkenaan dengan akidah. Di dalam riwayat ini, Talhah bin Ubaidillah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang dari penduduk Najd, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya tidak perlu ulangi lagi perbincangan tentang siapa Talhah bin Ubaidillah itu. Kita sudah bincang dah dan dapat dilihat pada nota yang berada di bawah itu. Kita nak pergi kepada perbincangan yang sebenarnya, rasanya yang perlu diulang pada muka surat 101, ada nota 127. Terus kita langkau pergi ke situ. Yang sebelum itu tak perlu bincang sangat, tak perlu bincang sangat. Kalau nak ulang pun nota 127 itu. Jadi bila lelaki itu tanya apakah yang wajib sembahyang, apakah dia bertanya tentang ajaran Islam yang mesti dilaksanakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Tanya lelaki itu, adakah sembahyang lain yang wajib ke atas saya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali sembahyang sunat. Jadi yang fardunya dalam lafaz yang asalnya, hal alayya ghairuha.
yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wal laylah. Dia tanya, hal alayya ghairuha, adakah sembahyang yang lain selain itu yang wajib atas saya? Itu wajib, saya terjemahkan, adakah sembahyang lain yang wajib ke atas saya? Jawab Nabi SAW, tidak ada kecuali sembahyang sunat. Kalau ada pun yang lain-lain selain daripada sembahyang 5 waktu itu sunat. Tetapi di sini ada perbincangan di kalangan ulama, khilaf ulama berlaku di sini. Sebab ada yang mengatakan memang tidak ada yang wajib selain daripada yang 5 itu. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu walaupun asalnya sunat, apabila kita telah memulakannya maka jadi wajib. Itu ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan yang sunat itu tetap sunat, walaupun kita telah melakukannya, ya sunat. Kita boleh membatalkannya, menghentikannya di tengah jalan. Sama ada macam sembahyang di sini, ataupun puasa seperti akan datang. Dia ada sunat, kita boleh berhenti. Dan bila kita berhenti, kita tidak wajib qada. Sebab ia sunat, tetap sunat. Tapi ada satu golongan yang mengatakan tidak. Bila kita sudah buat, dia kena teruskan. Kalau kita batalkan, kita mesti kena qada. Dan ada pula sembahyang itu, kalau macam sembahyang ini, jadi terjemahan saya ni sebenarnya adalah sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan sembahyang ini wajib dengan fardu sama saja. Sama saja. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi sembahyang fardu atau sembahyang yang wajib ini sembahyang 5 waktu sahaja. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang fardu di sini maksudnya yang fardu 5 waktu ni, bukan wajib. Ini kena jelaslah istilah. Malam tadi pun kita duduk bincang tentang wajib dengan fardu juga. Sebab ada pertikaian di sini. Mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata sembahyang witir wajib, sembahyang sunat subuh wajib. Banyak yang wajib ni bukan 5 waktu. Yang 5 waktu tu fardu. Itu pendapat dia lah, pendapat dia. Jadi kalau saya diterjemah sesuai dengan pendapat dia, saya kena kata begini, tentang ajaran Islam, kata Rasulullah, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Tanya lelaki itu, adakah sembahyang lain yang fardu ke atas saya? Yang fardu ke atas saya, begitu. Tapi saya kata terjemahan ini, adakah sembahyang lain yang wajib ke atas saya? Saya pakai pendapat jumhur ulama. Wajib dengan fardu ni sama. Yang wajib atau fardu 5 waktu saja. Selain daripada itu sunat, sama ada witir ke ataupun sunat subuh atau lain-lain lagi, semuanya adalah sunat. Tapi ada segolongan ulama mengatakan tidak. Sembahyang witir wajib, tapi dia tidak fardu. Yang 5 waktu tu fardu, bukan wajib. Beza wajib dengan fardu ni lain. Satu. Yang keduanya, apabila mulakan, dia jadi wajib walaupun yang sunat itu. Sembahyang sunat pun apabila telah kita mulakan jadi wajib. Asalnya tidak wajib atas kita, tapi bila kita telah lakukan, katakanlah kita terbatal di tengah jalan, tengah-tengah kita buat itu, kita berhenti, kita kena ganti sembahyang lain. Itu mengikut kaedahnya. Jadi puncanya, salah satu sebab punca khilaf ialah kerana Nabi SAW gunakan di sini, dia kata la illa an tatawwa'.
Tidak ada sembahyang lain yang wajib kecuali kalau kamu kecuali sembahyang sunat. Satu terjemahan. Mengikut mereka terjemah begini, bukan begitu. Kecuali kalau engkau melakukan sembahyang sunat, maka wajib engkau menyempurnakannya. Wajib. Ketika itu jadi wajib. Kalau engkau tidak menyempurnakannya, engkau kena qada. Sebab itu jadi wajib. Kalau engkau tak mulakannya, yang sunat itu engkau tak mula, jadi itu tidak wajib, sunat. Kalau mula baru jadi wajib. Sebab dia kata illa an tatawwa, kecuali kalau kamu buat benda sembahyang yang sunat itu, kamu buat, dia akan jadi wajib. Jadi puncanya di sini, dulu kita telah bincangkan ini, illa an tatawwa, illa itu istithna apa? Salah satu sebab yang jadi khilaf ni, mereka khilaf tentang illa di situ. Ini dari sudut nahwu lah, dari sudut nahwu. Illa itu istithna apa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan illa di sini, istithna di sini adalah istithna muttasil. Jumhur ulama berpendapat illa di sini, istithna di sini adalah istithna munqati. Itu benar. Jadi ada kena ulang ni perbincangan atau tak perlu? Kita tinggal saja. Sebab ini kita bincang dah sebenarnya. Sebenarnya sudah bincang. Kalau ulang ni sempat habis kan. Kalau boleh nak habiskan. Sambung saja. Tak ulang. Sambung saja. Sebab ada rakaman. Ya, betul. Sebab ada rakaman. Tengok situ sajalah. Jadi sebabnya kalau bincang sini panjang pula jadi ni. Jadi panjang pula. Tengok situlah. Dalam nota ni sudah ada dan rakaman pun sudah ada. Tengok situ. Jadi kita pergi kalau begitu, di sini muka surat 102. Tengok 102. 102 ada ayat di situ kan? Tidak. 102 ada ayat di firman Allah yang pertama. Ini antara dalil bagi orang-orang yang mengatakan bila sesuatu amalan itu telah dilakukan, telah dimulakan, ia mesti jadi wajib. Kena kita sempurnakan. Berikut dikemukakan terlebih dahulu dalil-dalil dan hujah-hujah golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Antara lainnya ialah satu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di bawah ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah. Dan janganlah kamu batalkan amal-amal kamu. Jangan kamu batalkan amal-amal kamu. Katakanlah kita bersembahyang sunat, walaupun sunat jangan batalkan. Kita kena habiskan amalan itu. Katakanlah puasa, kita telah berpuasa sunat, asalnya sunat. Bila kita sudah puasa, mulakan, dia jadi wajib. Jangan batalkan amalan kamu. Termasuklah puasa ataupun lain-lain lagi. Kata mereka, ayat ini melarang kita membatalkan amalan-amalan yang telah kita mula mengerjakannya. Dan ia secara tidak langsung berarti sesuatu amalan itu walaupun sunat pada asalnya, namun setelah dikerjakan ia menjadi wajib. Kalau ia tidak wajib, kenapa Allah melarang kita membatalkannya? Kalau tidak wajib, kenapa dia larang kita membatalkannya? Ini menunjukkan wajib. Jadi illa an tatawwa'a tadi, kecuali kalau kamu
melakukan sesuatu yang sunat, maka ia jadi wajib. Kalau kamu tak melakukan, tak apa, tidak jadi wajib. Bila kamu lakukan, jadi wajib. Kita tak boleh batalkan. Kalau kita batalkan, berdosa. Tanpa sebab lah. Tanpa sebab, tanpa ada keuzuran, kita batalkan saja begitu. Itu berdosa. Kenapa? Kerana menyempurnakan sesuatu ibadat, walaupun asalnya sunat, adalah wajib. Membatalkannya adalah haram. Asalnya tidak wajib. Jadi maksud illa an tatawwa', kecuali kalau kamu melakukan sesuatu yang sunat, maka ia jadi wajib. Kalau lakukan, kalau tidak, ia sunat. Begitu. Ini dalilnya. Yang kedua, Aisyah meriwayatkan, katanya, kuntu ana wa Hafsah sa'imatain fa'urida lana ta'am ishtahaynah fa'akalna minhu فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت بنت أبيها قالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال اقضيا يوما آخر. Bermaksud pernah saya dan Hafsah berpuasa, tiba-tiba diberikan kepada kami makanan idaman kami. Lalu kami memakan sebahagian daripadanya. Setelah Nabi SAW datang, Hafsah bersegera mengadukan hal kepada baginda. Betul-betul dia anak ayahnya. Kata Hafsah, wahai Rasulullah, sebenarnya kami berpuasa tadi. Tiba-tiba diberikan kepada kami makanan idaman kami. Maka kami memakan sebahagian daripadanya. Kata Nabi SAW, kamu berdua hendaklah mengqadha. Dia kata, iqdiya yauman akhar. Kamu berdua hendaklah mengqadha, yakni mengganti puasamu itu pada hari yang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan lain-lain seperti yang disebut itu. Kata mereka, puasa yang dibatalkan oleh Aisyah dan Hafsah itu adalah puasa sunat. Namun begitu Nabi SAW menyuruh mereka berdua mengqadaknya. Ini menunjukkan sesuatu amalan sunat itu apabila telah dimula, wajib mengqadaknya, wajib disempurnakan. Dan kalau ia dibatalkan, maka wajib diqadak. Ini dalil. Jadi illa an tatawwa', kecuali kalau kamu mengerjakan sesuatu yang sunat, puasa sunat sudah dikerjakan tapi dibatalkan, itu perlu diqadha. Sebab apa perlu? Sebab dia sudah jadi wajib. Kalau tidak wajib, tak perlu. Kenapa jadi wajib? Sebab dimulakan walaupun ia sunat. Asalnya tidak wajib. Kalau dimulakan baru jadi wajib. Ini pendapat mereka. Pendapat golongan yang lain, walaupun telah dimulakan, oleh kerana ia sunat, awalnya sunat, akhirnya pun sunat. Kalau kita tak qadha pun tak apa. Ikut kita lah nak teruskan atau tidak teruskan. Misalnya kita niat puasa sunat pagi ni, tiba-tiba ada tetamu datang ke rumah kita. Jadi kita untuk menjaga hati dia, melayan dia, kita buka puasa, kita batalkan puasa. Jadi apakah puasa itu kita perlu qadha? Ada dua pendapat. Satu mengatakan perlu qadha walaupun sunat. Kenapa perlu wajib qadha? Kerana dia sudah jadi wajib. Apa dalilnya? Kalau hadis tadi, illa an tatawwa'. Hal alayya ghairuha? Hal alayya ghairuhu? Kalau puasa, hal alayya ghairuhu? La, illa an tatawwa'. Tak ada. Yang lain itu tak ada. Tetapi kalau kamu melakukan yang sunat, maka jadi wajiblah. Jadi wajiblah. Difaham di situ. Selain daripada itu, mungkin kita kata itu tak begitu jelas. Ini hadis ni. Hadis ni menunjukkan kalau sesuatu yang sunat itu dimulakan dan kita berhenti tengah jalan, kena qadha. Nabi SAW suruh qadha. Suruh qadha bermakna benda ni benda wajib. Asalnya tidak wajib, jadi wajib kerana dimulakan. Ini kata mereka. Satu golongan lagi mengatakan tidak. Dia asalnya sunat,
Jadi akhirnya sunat juga. Kalau kita berhenti, tak perlu qada. Jadi macam ni dia kata qada ni itu lebih baik, nak menganjurkan yang lebih baik, bukan bermakna wajib. Lebih baik kalau kita qada. Tak qada pun tak apa, tak berdosa. Tapi bagi mereka yang mengatakan wajib, tak qada berdosa. Seperti orang yang tak puasa di bulan Ramadan lah, dia kena qada. Tak qada itu berdosa sebab dia wajib. Begitu juga dengan masalah ini, dia ada khilaf di situ. Yang ketiga, Ibnu Syihab meriwayatkan, takut tidak jelas yang hadis tadi dia puasa, mungkin dia puasa yang wajib itu sebab itu Nabi suruh qada, mungkin kita kata begitu. Tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga menjelaskan hadis yang kedua tadi. Anna Aisyah wa Hafsah zawjain Nabi sallallahu alaihi wasallam asbahata sa'imatain mutatawwi'atain. Mutatawwi'atain, puasa itu puasa sunat, bukan wajib. Dalam hadis ni jelas dijelaskan yang mereka puasa tu puasa sunat. Fa'udiya lahuma ta'amun fa'aftarata alaih fadakhala alaihi ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah faqalat Hafsah wa badaratni bil kalam wa kanat bint abiha, ya Rasulullah inni asbahtu ana wa Aisyah sa'imatain mutatawwi'atain. Jelas disebutkan di situ sunat. Fa'udiya lana ta'amun fa'aftarna alaih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdiya makanahu yawman akhar. Jelas Rasulullah suruh qada walaupun sunat. Puasa itu puasa sunat. Bermaksud sesungguhnya Aisyah dan Hafsah, dua orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berpai, salah tu, terjatuh satu huruf, berpagi. Berpagi dalam keadaan berpuasa sunat. Lalu mereka dihadiahkan makanan. Mereka pun berbuka dengan memakannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka, ni bukan maksud berbuka puasa apabila maghrib tu, tidak. Maksud di sini ni berbuka tu makanlah pada waktu tengah hari, sepatutnya kena puasa lagi. Berbuka dengan memakannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, kata Aisyah, Hafsah mendahului saya bercerita tentang apa yang telah berlaku. Betul-betullah dia anak ayahnya. Kita bahasa kita pun kata anak ayah. Anak ayah tu maknanya betul-betul sebiji seperti ayah dia lah. Ayah dia kan, apa-apa dia tidak macam orang lain, senyap saja. Ayah dia tu tanya terus. Ayah dia jenis orang yang suka berterus terang. Cepat dia tanya. Kalau dia nak bantah pun, Rasulullah pun dia bantah, dia tanya kenapa buat gini. Kalau Abu Bakar tu dia senyap kan, senyap. Itulah maksud dia betul-betul anak ayahnya tu, Hafsah. Betul-betullah dia anak ayahnya. Katanya, wahai Rasulullah, sebenarnya pagi ini saya dan Aisyah berpuasa sunat. Tiba-tiba kami dihadiahkan makanan, maka kami berhenti berpuasa, yakni membatalkan puasa dengan memakan makanan itu. Mendengar kata-kata Hafsah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu berdua qada'lah, yakni gantilah puasa itu pada hari yang lain. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh qada, padahal itu puasa sunat. Ini menunjukkan apabila sesuatu yang sunat itu kita kerjakan, kita mesti kena sempurnakannya. Kalau kita batalkannya di tengah jalan, kita mesti qada. Ini sesuai dengan firman Allah tadi yang melarang kita membatalkan amalan-amalan kita. Tengok di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh qada. Kalau tidak wajib, kenapa dia suruh qada? Sesuatu yang sunat, yang tidak wajib, tak perlu diqada. Kalau sampai akhir dia sunat. Ini menunjukkan tidak, memang di mulanya sunat. Bila sudah dikerjakan sesuai dengan hadis tadi, illa an tatawwa, kecuali kamu melakukan yang sunat, maka dia tidak jadi sunat lagi, dia jadi wajib. Itulah. Dan kalau kita tengok hadis ni nampak, bila batalkan yang sunat itu kena qada. Ini menunjukkan wajib, kata mereka lah. Kita nak setuju ke tak mau setuju kan lain cerita. Cuma kita bentangkan dulu.
bentangkan dulu. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, ya. Lafaz hadis yang dikemukakan ini adalah lafaz riwayat Malik. Hadis ini menunjukkan puasa yang dibatalkan oleh Aisyah dan Hafsah itu adalah puasa sunat. Jelas, ya. Namun begitu Rasulullah SAW tetap menyuruh mereka mengqadanya apabila mereka membatalkannya. Ini mengisyaratkan bahawa sesuatu amalan sunat itu menjadi wajib apabila dimulakan. Kalau tidak, kenapa Rasulullah SAW menyuruh mereka mengqadanya? Kenapa? Itu hujah mereka. Yang keempat, ini hujah mereka lagi. Begitulah keadaan ulama-ulama ni kan, dalam masalah lain-lain pun macam ni lah. Kalau yang ada khilaf tu, kalau kita pergi ke dalam, macam mana perbincangan mereka ini, macam ni. Masing-masing ada dalil. Cuma orang ni tak mahu pakai dalilnya, kata dia tak begitu kuat. Itu timbullah masalah tarjih. Macam-macam lah pendapat dia. Dia kata begini. Sebab apa dia tak mahu pakai? Tak boleh tolak mentah-mentah begitu, tak boleh. Kena kemukakan dahulu, lepas tu tengok. Begitulah cara ulama-ulama hadis berhadapan dengan hadis, menangani hadis-hadis ni. Kalau tolak mentah-mentah begitu, tak boleh, dia jadi anti hadis. Tapi kalau kita tolak dengan ada alasan, ada kaedah yang kita pakai, itu bukan anti hadis. Itulah cara yang dipakai oleh ulama-ulama dahulu. Semua pakai begitu. Mesti ada yang tak mahu pakai ini, kita pakai ini. Mesti ada. Kalau kita tengok seseorang tu tak mahu pakai yang kita pegang ni, kita nampak hadis. Kita tu nak kata anti hadis, maka anti hadis semua. Semua ulama ni jadi anti hadis. Itu jadinya berhati-hati sikit. Berhati-hati sikit. Jadi kita kena tengok apa alasan dia. Dia tolak hadis ni, dia ada hadis lain. Dia kata kamu tolak yang saya pegang ni. Kalau nak kira begitu. Jadi ini masalah ijtihad lah. Masalah ijtihad. Kita ada kebebasan di situ. Tapi dengan ada alasan lah. Jangan tak ada alasan. Macam Imam Bukhari, dia kata, yang tadi kita bincangkan tadi, dia kata orang perempuan boleh pegang Quran, boleh baca Quran walaupun dia dalam keadaan kotor. Dia ada alasan. Kita kata ada hadis kan yang larang. Ya, ada hadis. Dia pun ada hadis juga. Dia tu bahkan pakar hadis, tokoh hadis. Dia ada alasan, cara dia. Kita lah yang kena fikir. Yang kita nak menentang dia tu sangat, apa untung kita? Apa untung kita? Kita rugi ke kita untung? Kadang-kadang orang dia tak sedar dia tu. Dia kira nak tentang saja, nak tolak saja. Dia tak fikir, benda ni untung siapa? Dia tolong cerita kepada kita. Kita nak rugi? Kita pulang. Tak apa. Dia tak ada apa. Dia telah buat kerja dia. Orang yang ikut dia, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Tak ada rugi apa-apa. Yang ruginya kita. Misalnya perempuan itu kalau nak menghafal Quran, dia duduk pakai yang tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran. Macam mana dia nak hafal Quran, nak mengatasi yang laki-laki? Laki-laki tiap-tiap hari bila-bila masa boleh. Kalau dia berjunub sekalipun, dia pergi mandi pun selesai masalahnya. Bolehlah baca Quran. Boleh nak, siang malam boleh baca. Yang perempuan ini kesian, dia nak hafal Quran juga. Minggu ni dia mari kotor. Minggu depan Ustazah dia pula. Minggu depan sekali lagi kebetulan dia demam. 3 minggu tinggal Quran. Boleh nak hafal Quran macam tu? Macam mana kita nak sama dengan lelaki? Nak lebih cepat habis Quran, hafal Quran daripada lelaki? Rasanya susah. Kena perempuan tu bergeligak sangat otak dia baru boleh. Kalau biasa-biasa ni tak mungkin. Tak mungkin sama. Dia akan lambat nak banding dengan lelaki. Tapi kalau kita pakai yang Imam Bukhari, macam mana? Kalau kita pakai Imam Bukhari punya, selesai masalah tu. Tak ada lah masalah diskriminasi ke, mungkin orang kata. Bukan masalah diskriminasi, masalah ijtihad ini. Perbezaan ijtihad. Dia nampak begitu. Imam Bukhari tak nampak begitu. Dia nampak sama. Kalau kita pakai yang Imam Bukhari punya, kan senang. Untung siapa? Untung orang perempuan. Lepas tu kalau dia baca Quran, yang ni kata tak boleh baca Quran. Kalau baca haram.
Tak adalah ibadat dia, tak ada. Tak boleh nak buat. Bulan puasa bukan sekadar tak boleh berpuasa, baca Quran pun tak boleh. Kalau baca berdosa, bukan nak dapat pahala. Kalau Imam Bukhari dapat pahala, mana untuk? Fikir sendirilah. Dapat pahala. Berpuasa tak boleh. Imam Bukhari pun kata begitu juga. Semua sepakat. Itu sudah ijma. Kalau orang perempuan datang bulan, memang tak boleh berpuasa. Tapi baca Quran masih khilaf. Imam Bukhari kata boleh. Dia tetap dapat pahala. Siapa betul? Siapa rugi? Kalau kita ikut yang ini, kebanyakan ini, memang tak boleh baca. Kalau baca jadi berdosa. Sampai begitu sekali khilaf itu. Macam kita kata khilaf makan tadilah. Yang ini kata haram, yang ini kata halal. Sampai begitu sekali khilaf. Kalau khilaf tu tentang yang afdal saja itu tak apa. Taklah ketara sangat kerugian itu. Tapi kalau sampai rugi ni macam ni, dan satu pihak haram, tak boleh buat langsung. Kalau buat berdosa bahkan, walaupun zahirnya nampak baca Quran. Tapi kalau kita pakai yang Bukhari, selesai masalah. Kadang-kadang orang perempuan tu diganggu, masuk hantu lah macam-macam kan, diganggu. Dia tak boleh baca Quran, pegang Quran pun tak boleh. Macam mana? Dia hantu ni, dia takut pada Quran. Dia takut. Kalau kita pegang saja, dia tak bagi dah, tak berani lah. Tak berani lah, pegang saja. Ini bukan cerita-cerita biasa. Orang-orang ramai ni mungkin ada pengalaman masing-masing. Saya sendiri dengan beberapa orang sahabat, dia ada pengalaman. Ada pengalaman. Memang dia kalau letak Quran, letak atas dada, tak berani lagi. Kalau tidur kan, selalu ditindih, ganggu. Tapi kalau dia letak Quran atas dada, tak apa, boleh tidur, plena. Memang ada. Itu terbukti. Kemudian kita tengok, baiklah, kalau kita datang bulan, bayi kotor, kita kata, kalau kita baca tu, syaitan lari ke tidak? Baca Quran dalam keadaan itu, lari. Sama juga. Jadi sampailah maksud kita kan. Tapi kalau kita tak baca, nak pegang pun tak boleh, sentiasa diganggu, susah kan jadi. Sedangkan kalau kita pakai yang itu, banyak untung, banyak dapat menyelamatkan kita. Itulah kita pilih. Bagi saya secara terbuka begitu, memang ini atas pilihan. Tapi kalau dapat saya rasa ini lebih menguntungkan. Jadi orang perempuan ini masalah dia, fikir sendiri. Nak pakai yang mana tak kisah, boleh pilih. Tapi saya rasa kalau orang yang cerdik, bijaksana, nak yang untung, dia akan mengutamakan yang itu. Ini masalah khilaf. Yang keempat, Ad-Daraqutni dengan isnad yang meriwayatkan daripada Ummi Salamah, annaha shamat yawman tatawwu'an fa aftarat fa abaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqdiya yawman makanahu. Bermaksud sesungguhnya beliau, Ummu Salamah, pernah berpuasa sunat pada suatu hari kemudian membatalkannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengganti, yakni mengqada puasa itu pada hari yang lain. Jadi Rasulullah suruh. Yang kelima, ini dalil. Al-Aini mengemukakan beberapa kaedah usul dalam mentarjihkan dalil-dalil pegangan mereka daripada dalil yang dipegang oleh golongan yang tidak sehaluan dengan mereka. Kaedah-kaedah itu antara lainnya ialah: satu, ijma' sahabat. Katanya, kononnya ada ijma' sahabat tentang wajib diqada sesuatu ibadat sunat yang terbatal atau dibatalkan. B, dalil-dalil yang menjadi pegangan mereka bersifat muthbit, dan dalil-dalil yang menjadi pegangan orang-orang yang tidak sehaluan dengan mereka pula bersifat nafi, mengikut kaedah usul ini, usul fiqh. Jelas sekali menurut kaedah usul, al-muthbit muqaddam ala nafi. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Dalil yang menyabitkan sesuatu lebih diutamakan daripada dalil yang menafikannya. Jadi sekarang ni ada dalil yang menyabitkan orang yang melakukan sesuatu yang sunat, bila dia membatalkannya, maka kena qada atas perintah dan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyabitkan adanya qada. Yang itu kata
Tak ada qada, tak perlu. Jadi sekarang ni, ini menyabitkan, itu menafikan. Mengikut kaedah usul, kata aini, yang menyabitkan itu perlu diutamakan. Atas dasar itulah kita mengutamakan hadis-hadis yang menyabitkan tadi. Kata dia, si pendapat mereka kelihatan lebih cermat dalam bab ibadat. Dan apa yang dipertikaikan sekarang adalah bab ibadat. Ini dalam soal ibadat, puasa, sembahyang, apa semua ni ibadat. Jadi kalau kita tak qada, kita batalkan puasa sunat itu, kita tak qada. Ini puasa tu apa? Ibadat kan? Ada hadis yang menyuruh kita qada. Itu lebih cermat. Lebih cermat daripada kita tak qada. Ini wujuh, dikatakan wujuh tarjih. Sebab-sebab untuk diterjihkan pendapat itu daripada pendapat yang satu lagi. Pendapat yang satu lagi dia kata tak ada puasa lain yang fardu, yang wajib, kecuali kalau ada pun yang sunat lah. Yang sunat, mulanya sunat, akhirnya pun sunat. Kenapa mulanya sunat kemudian berakhir jadi wajib? Tetap sunat lah kalau sunat. Kalau macam tu jadi ada lagi lah yang wajib selain puasa Ramadan itu. Ada lagi lah yang wajib selain daripada sembahyang 5 waktu itu. Sedangkan itu sudah dinafikan oleh Nabi. La, kata dia, tidak ada. Ni ada pula. Macam mana? Kalau begitu yang wajib ni tidak sembahyang 5 waktu sajalah. Yang wajib ni bukan puasa bulan Ramadan sajalah. Kata yang sebelah ini. Ini seolah-olahnya kita dengar peguam-peguam berdebat dalam mahkamah. Yang ini kata ini kata kita dengar sebelah pihak, kita rasa kuat juga hujah dia. Bila kita dengar yang satu lagi, lemah. Kalau kita dengar sebelah pihak, kita rasa kuat sangat. Kita orang biasa. Tapi apabila kita dengar bantahan pihak satu lagi, terduduk kita. Kita orang biasa ni kadang-kadang dihidangkan dengan satu saja, satu hujah, satu pihak saja. Kita rasa kuat sangat. Kita tak pernah dengar yang lain. Kalau kita belajar hadis, itu kelebihan. Kita boleh dengar hujah semua pihak. Sebab hadis itu bukan rujukan satu pihak saja, rujukan semua. Kalau mazhab ni, ini golongan ini saja, golongan ini saja. Kalau hadis tidak, dia tidak dimiliki oleh mana-mana mazhab, milik semua. Jadi semua boleh guna. Jadi kita tengok pula dalil golongan yang kedua. Apa bantahan dia? Macam mana cara dia pegang, dia faham hujah tadi. Baiklah, golongan Syafi'iyah, Hanabilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka pula mempertikaikan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh golongan Hanafiyah dan Malikiyah tadi. Berikut dikemukakan sebahagian daripada bantahan mereka terhadapnya menurut tertib dengan serba ringkas. Tadi tertib kan, dalil 1, 2, 3. Kita bahas mengikut tertib itu juga. Pertama, alasan 1 berupa firman Allah itu meskipun qat'i thubutnya, tetapi dalalahnya tidak qat'i. Dengan adanya hadis-hadis Ummu Hani, Aisyah, Abu Sa'id dan lain-lain yang walaupun tidak qat'i thubutnya, namun dalalahnya adalah qat'i tanpa sebarang keraguan tentang pelaku sesuatu amalan sunat itu bebas memilih sama ada untuk meneruskan amalan yang telah dimulakannya atau berhenti saja tanpa perlu mengqadaknya kemudian. Lihat hadis-hadis mereka itu di bawah ini. Gini, terlebih dahulu kena faham apa qat'i dalalah, apa qat'i thubut itu, terlebih dahulu. Ni apabila kita berhadapan dengan dalil Quran ataupun hadis, kita kena tengok benda ni qat'i ke tidak thubutnya. Mana sampai kepada kita tu dengan yakin ke tidak. Kalau Quran itu orang panggil qat'i thubutnya. Ni ayat ini ada dalam Quran. Tak perlu sanad lah. Tak perlu sanad. Bila kata Quran, memang benda tu jelas terpelihara, terjamin. Memang ada sungguh dalam Quran. Sudah qat'i. Kalau Quran, thubutnya adalah qat'i. Sesuatu yang meyakinkan betul-betul ini kalam Allah. Tak boleh pertikaian. Kalau pertikaian jadi kafir. Sampai macam tu.
Itu kedudukan Quran. Ayat apa pun, ayat hukum ke tidak hukum ke, mesti kita kena kata ini betul-betul Quran daripada Allah SWT, tak perlu sanad. Qat'i, thubutnya adalah qat'i. Satu. Yang kedua, sesuatu yang qat'i thubutnya tidak semestinya qat'i dalalahnya. Makna dia tu qat'i ke tidak? Makna dia meyakinkan ke tidak? Betul-betul memberi makna begini ke tidak? Itu kena tengok tu lah. Tidak semestinya Quran yang qat'i thubut itu qat'i dalalahnya, qat'i maknanya. Boleh jadi qat'i, boleh jadi zanni. Zanni itu mana? Boleh jadi begini maknanya, boleh jadi begini, tak jelas, tak pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, zanni thubut. Zanni thubut ini kebanyakan hadis, kalau kata hadis, ia zanni thubutnya. Sampainya kepada kita itu hanya bersifat zan, bukan yakin. Walaupun sahih pun. Zanni thubutnya. Kecuali hadis mutawatir, itu qat'i thubut, baru qat'i. Kalau tidak, dia hanya berada di peringkat zanni thubutnya. Kemudian zanni dalalah, bukan qat'i dalalah. Ini zanni dalalah, Quran pun boleh, hadis pun boleh. Kalau Quran subut mesti qat'i. Tak ada mana satu pun ayat Quran yang zanni thubutnya, tak ada. Sesiapa yang percaya satu ayat saja zanni thubutnya, kafir. Wal iyadu billah. Jangan main-main. Itu bezanya Quran dengan hadis. Tapi hadis nak kata qat'i thubutnya hanya yang mutawatir. Kena jelas itu. Selain daripada yang mutawatir, walaupun sahih macam mana pun, tidak qat'i thubutnya. Ia hanya berada di tahap zanni thubutnya. Itu kena jelas. Dari segi dalalah, Quran ada qat'i dalalah, ada zanni dalalah. Hadis pun sama, ada qat'i dalalah, ada zanni dalalah. Dalalah tu maksud makna dia, mafhum dia, maksud dia. Ada qat'i, ada zanni, sama saja. Quran pun sama, hadis pun sama. Baik, sekarang ni hadis, ayat Quran, dalil yang pertama ni, bagi golongan yang pertama ni, la tubtilu a'malakum. Ini ayat Quran. Bila ayat Quran kita kata thubutnya qat'i, terima. Tetapi dalalahnya qat'i kah? Tidak qat'i. Dalalahnya masih zanni. Bila masih zanni, boleh dipertikaikan. Kamu kata bila sesuatu amalan sunat itu dimulakan, tak boleh dibatalkan. Berdasarkan ayat la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan kamu. Batalkan itu batal macam mana? Apa maksud? Sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Batalkan itu dengan kita berhenti begitu ke? Atau batalkan itu apa maksudnya? Kena jelas di situ. Tak jelas. Sebab berapa banyak dalam hadis di bawah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bagi pilihan. Kalau yang sunat, kamu nak terus pun boleh, kamu nak berhenti pun boleh. Ini menunjukkan boleh membatalkan. Jadi membatalkan dalam ayat yang dilarangkan itu maknanya lain. Bukan membatalkan dengan arti kalau kita puasa makan. Bukan itu maksud. Kalau kita puasa sunat, kita makan, minum, kita batalkan, itu tak termasuk dalam makna ayat itu. Jadi kalau tak termasuk dalam makna ayat itu, apa maknanya? Zahirnya kita kata batal, membatalkan puasa, membatalkan sembahyang, batalnya berhentilah. Di sini tidak semesti makna begitu. Sebab dalalahnya tidak qat'i, dalalahnya masih di peringkat zanni. Ini yang kena faham. Ini kaedah usul. Jadi hadis-hadis Ummu Hani menjelaskan bahawa makna ayat itu tidak qat'i, bukan dengan makna membatalkan seperti yang kita faham. Minum air ke ataupun makan ke kalau kepada orang yang puasa, bukan itu maksud. Tapi maksudnya lain. Baik, kita tengok. Terlebih dahulu hadis-hadis itu kena tengok dulu. Mana hadis yang menunjukkan ini
tak mesti mana qada, tak mesti qada. Misalnya hadis satu, Ummu Hani meriwayatkan, katanya, kita baca terjemahanlah untuk ringkasnya, mungkin takut tak sempat ni kalau kita nak habiskan, atau nak berhenti, nak tahu lagi, nak tahu lagi pun boleh, perbincangan panjang lagi ni. Ya boleh panjang, boleh pendek kan, boleh buat semua. Kalau yang 2 baris, bukan nak panjang, boleh. Tempat-tempatnya lah, tempat-tempatnya kan. Kita baca terjemahan saja ya. Pernah saya berada dekat Nabi SAW. Tiba-tiba dia bawakan minuman kepada baginda. Baginda SAW meminum sebahagian daripadanya, lalu menghulurkan pula kepadaku. Terus saya meminum minuman itu. Kemudian saya berkata, sesungguhnya saya telah berdosa. Minta ampunlah untuk saya. Nabi SAW lantas bertanya, dosa apa? Kata Ummu Hani, sebenarnya saya berpuasa tadi, kemudian memutuskannya. Ini berhentilah puasa tu. Sebab Nabi hulur takkan nak tolak. Hulur air yang dia tak habis minum, dia bagi pada sahabat-sahabat. Rasulullah SAW bertanya lagi, adakah engkau berpuasa qada? Kalau puasa qada, maknanya dia qada yang fardu. Dia qada yang fardu. Puasa Ramadan ke yang dia tak puasa misalnya. Kata Ummu Hani, tidak. Bermakna selain daripada puasa fardu lah. Kata Nabi SAW, kalau begitu tidak mengapa. Tak mengapa. Tidak berdosa lah. Tadi dia takut dosa kan. Jadi bila tidak mengapa tu, kamu batalkan tidak mengapa tu, maknanya tak berdosa lah. Bila tidak berdosa, maknanya tidak wajib lah. Berdosa ni kalau kita tinggal yang wajib. Kalau kita langgar yang wajib, ini tidak wajib, kenapa nak berdosa? Ya dia takut, tadi takut dosa. Nabi SAW kata tidak mengapa. Kalau puasa tu puasa sunat. Kalau puasa fardu, ya tak boleh sebab kita melanggar yang wajib. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, At-Tabarani dan lain-lain. Di dalam riwayat Abu Dawud, Ummu Hani dilaporkan berkata begini. Dalam Abu Dawud begini pula. Lebih jelas lagi. Bila peristiwa ini berlaku dan puasa tu puasa apa? Takut-takut kita kata ini puasa fardu misalnya, kita kata. Jadi ini pada hari pembukaan Mekah, Fatimah datang. Dia duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW. Ummu Hani di sebelah kanan baginda. Lalu seorang hamba sahaya wanita datang dengan membawa sebekas minuman. Dihulurnya bekas itu kepada baginda. Setelah meminum sedikit, baginda SAW menghulurnya kepada Ummu Hani. Sebab Nabi SAW biasanya dia bagi sebelah kanan. Dia utamakan sebelah kanan, duduk sebelah kanan dia. Tadi kan dalam hadis ni Fatimah duduk sebelah kiri, Ummu Hani duduk sebelah kanan. Dia pun hulur. Jadi dia bagi utamakan kepada orang sebelah kanan dia. Kita kata, kenapa Ummu Hani duduk sebelah kanan dia? Ummu Hani itu siapa? Kan isteri orang. Daripada sini kita boleh ambil hukum. Orang perempuan kalau tidak ada fitnah boleh duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Seorang lelaki apa salahnya? Ramai lagi orang lain ada. Bukan bersunyi-sunyi ya. Ini menunjukkan boleh walaupun bukan mahram. Duduk dekat, bukan bersentuh-sentuhan. Kita bagi gelas. Bagi gelas. Dia pegang sini, apa salah? Apa salah? Tidak salah. Tidak kata kalau perempuan mesti bertabir. Mesti kena ada skrin yang menyekat lelaki dia. Tak ada. Tak perlu. Ini dalil. Dan boleh minum bekas lelaki minum bekas perempuan. Tak salah. Banyak ni. Boleh dapat hukum daripada sini. Kalau kita perhati. Dan perempuan, lelaki bukan, orang kata kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat Islam ni kan, bertikam bayang pun tak boleh. Bukan kena bersentuh tidak. Bayang pun bersentuh tak boleh. Pantang lelaki dengan perempuan mesti kena duduk jauh. Sampai begitu sekali. Ini ajaran Islam kau. Ni tengok ni. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Boleh. Jangan ada fitnah. Tengok keadaan tu macam mana.
Ummu Hani meminum minuman dalam bekas itu dan berkata, saya sebenarnya berpuasa tadi, tapi telah berbuka sekarang. Nabi SAW bertanya Ummu Hani, adakah engkau berpuasa qada? Sebab itu bukan bulan Ramadan. Takut-takut dia qada lah, puasa yang fardu. Jawab Ummu Hani, tidak. Kata Nabi SAW, tidak mengapa kalau puasa sunat. Jelas dia sebut, tak mengapa kalau puasa sunat. Dan dia tak ada sebut pun, kamu qada lah lain hari. Tak ada disebut. Ishaq bin Rahawayh di dalam musnadnya juga telah meriwayatkan satu hadis yang sama maknanya dengan makna hadis Abu Dawud ini. Hadis Ummu Hani ini jelas menunjukkan amalan sunat yang telah dimulakan jika dibatalkan tidak perlu diqada. Ia secara tidak langsung menunjukkan amalan sunat itu tidak menjadi wajib setelah dimulakan, seperti kata golongan yang pertama. Dalilnya inilah antara dalilnya. B. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan katanya, kita ambil maksud dia saja ya. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Beliau bertanya, adakah apa-apa pada kamu, yang makanan di rumah? Jawab kami, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu saya berpuasa saja. Pada suatu hari yang lain beliau datang ke rumah kami. Kami berkata, wahai Rasulullah, ada kekoleh, tahu kekoleh, hais bahasa Arab. Orang Kelantan kata koleh, dia K2 tu. Kekoleh tu dia jadi koleh. Apa ni, kuih lah, kuih yang lembut gitu, daripada gandum, gandum lembek gitu, budak kanak-kanak makan, bagi kanak-kanak makan koleh. Kekoleh dihadiahkan kepada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku, sebenarnya hari ini aku puasa, kata dia. Lalu beliau makan kekoleh itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Hadis ini menunjukkan sesuatu amalan sunat tidak menjadi wajib dengan dimula mengerjakannya. Kalau ia menjadi wajib, nescaya Nabi SAW tidak akan membatalkan puasa yang telah dimulakannya. Sebab Rasulullah kalau melanggar benda wajib, maknanya berdosa. Kalau kita kata Rasulullah melanggar benda wajib, adakah Rasulullah dia berdosa? Tidakkah dia maksum? Kalau wajib, mesti dia tak akan batalkan, tak akan makan kekoleh. Bila dia makan, menunjukkan itu tidak wajib. C. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan katanya, sana'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman falamma wudi'a qala rajulun ana sha'im faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'akum akhukum wa takallafa lakum wa taqul inni sha'im aftir wa sum yawman makanahu in syi'ta. Bermaksud, pernah saya buat makanan, ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, untuk menjamu Nabi SAW. Setelah makanan itu dihidangkan, ada seorang lelaki berkata, saya puasa. Saya puasa. Maka Nabi SAW bersabda, saudaramu telah menjemputmu makan. Dia telah bersusah payah membuat makanan untukmu. Kamu pula berkata, saya puasa. Berbukalah dan berpuasalah pada hari yang lain sebagai gantinya, jika engkau mahu. Dia kata, jika engkau mahu. Nak qada boleh juga. Ini menunjukkan sunat. Kalau wajib, dia tak akan kata, jika engkau mahu. Jika engkau mahu, makna bagi pilihan. Ada pilihan. Ini benda sunat lah, macam tu. Kalau wajib, kamu mesti kena qada hari lain. Adakah Nabi SAW kata begitu? Tidak. Jadi ini menunjukkan kalau puasa sunat ataupun lain-lain lah perkara sunat, bila kita batalkan tak perlu kita gantikannya, dan tidak jadi wajib. Bila kita kata golongan yang pertama tu orang hebat-hebat, biarlah dia hebat. Memanglah. Memanglah. Memang begitulah benda khilaf ni, memang macam tu. Ikut kita nak pakai itu, pakailah. Siapa larang? Tak ada siapa larang.
Saya telah kemukakan, tapi bagi saya kuat yang ini. Kalau orang kata kuat dia itu, dia tak boleh kata, kamu siapa nak lawan Imam Malik? Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Bukan seorang yang tak terima yang ini. Yang tak terima yang ini pun bukan seorang. Bukan calang-calang, orang hebat-hebat juga. Jadi ini atas pilihan terpulang kepada kita. Memang sudah jadi satu mazhab dah. Tak boleh nak batal dah itu. Hujah-hujah dia tu. Cuma nak ikut tak mau ikut. Nak ikut yang mana? Itu saja. Ada pilihan. Dan banyaklah pengajaran di celah-celah ni. Misalnya Nabi SAW ni ajaran dia sangat menjaga hati orang. Tuan rumah, kawan, sahabat-sahabat dia jaga hati. Kalau orang nak jamu, tengok, kamu kata puasa pula, dia susah payah buat makanan, dia jemput kita, tiba-tiba kita kata puasa pula. Jadi tengok, dia nak jaga hati sahabat-sahabat dia tu. Dan kalau benda tu boleh bertolak ansur, boleh dibatalkan, batalkan. Daripada sini kita dapat tahu jaga hati orang tu lebih besar lagi daripada kita jaga sesuatu yang sunat. Banyak pengajaran ni di sebalik ni saja. Kemudian nak jemput seseorang tu makan, boleh. Sahabat-sahabat bukan seorang sajalah, ramai lagi yang jemput Rasulullah, ajak makan. Sebab sifat manusia ni begitu. Kalau dia berkenan, dia suka dengan seseorang tu kan, dia rasa nak khidmat, nak jamu, memang begitu sifat manusia. Sifat-sifat seperti itu Islam tak halal. Bila suka, kita suka kan. Bila suka, dapat anak. Tengok, dia bagi akikah. Sembelih lah, nak sembelih. Jamu lah. Tengok. Kemudian, kalau kita kata, kalau hari raya, kan memang dia bagi, dia suruh buat makanan. Suka, itu hari suka. Tiba-tiba hari raya yang suka tu, kita pergi ziarah kubur pula. Ada yang kata sunnah pula. Mengecewakan subuh. Sunnah di mana? Sunnah di mana? Tak sesuai tu, tak sesuai. Di satu pihak kita suka sebab maulid lahir Nabi pada 12 Rabiul Awal. Tidakkah Nabi tu wafat 12 Rabiul Awal juga? Kalau kita lah hari suka, tiba-tiba ayah kita mati, nak suka? Tak suka, dia tenggelam yang suka. Sepatutnya. Jangan bertentangan. Yang sebenarnya maulid tu pun tarikh dia tu pun tak betul. Buat tu buat kesukaan tak kena harinya. Kalau suka, hari tu juga dikatakan mati kan, wafat. Tak sepatutnya tak suka. Sedih. Jadi kita nak pakai yang mana? Itu bertentangan sebenarnya. Tapi orang-orang sebenarnya tak fikir benda-benda begitu. Tak fikir. Suatu yang suka hari raya, tiba-tiba pergi, sekarang ni pergi ke kubur. Situ dulu dia mulakan. Kononnya ada sunnah. Sunnah apa? Dalam kitab mana? Inilah mengecewakan kadang-kadang ustaz-ustaz kita dalam masyarakat kita ni. Orang ramai dia tahu bila sebut hadis sunnah, sunnah. Biar siapa nak bantah dia? Dia ustaz. Kita orang biasa. Itulah jadi mangsa orang biasa. Orang ramai ni orang jadi mangsa kerana ustaz-ustaz yang tidak bertanggungjawab. Kalau saya tanya, kitab mana saya nak tengok? Sunnah di mana? Hadis mana? Tak ada. Dengan cara inilah tersebar benda-benda yang mengaruh, benda-benda bid'ah dalam masyarakat. Cara ini tidak bertanggungjawab. Kalau nak kira dari segi Islam, dia tak ada buat benda bertentangan. Suka, tiba-tiba duka. Tak ada macam tu. Kalau suka, tengok akikah. Suka dapat anak, suka kan? Gembira. Syukur. Tengok ada akikah. Ni kalau mati, buat jamuan. Adakah patut? Suka ke? Patut ke suka? Dalam keadaan itu. Sembelih lembu pula. Itu cara suka tu. Kalau sembelih lembu buat jamuan, itu cara suka. Bukan cara duka. Tengok. Kalau kita kaji selidik, memang tak ada pun dalam sunnah. Tapi yang orang buat tu bertentangan. Cuba kalau kita perhati, Islam tak ada pertentangan macam tu. Ajaran Rasulullah tak ada macam tu. Baik, kita tengok lagi mana tadi. Dalam hukum apa
yang diambil kira dalam bab hukum, apa yang diambil kira ialah dalalah bagi sesuatu dalil, bukan subutnya semata-mata. Kalau nak kira dari segi ada dalam Quran, itu subutnya memang hebatlah. Tapi kita tak boleh tengok dari sudut subut dia tu saja. Kena tengok dalalah dia tu. Dalalah dia tu tak terang. La tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu tu. Apa makna dia sebenar? Kita kena tengok situ. Jangan tengok dia Quran semata-mata. Dalam bab hukum kena tengok dalalahnya. Tak boleh semata-mata kita tengok dari sudut subutnya, bukan subutnya semata-mata. Menjadikan ayat tersebut sebagai dalil tentang wajibnya menyempurnakan sesuatu amalan sunat yang telah dimulakan berarti menterjihkan dalil yang bersifat zanni dalalahnya daripada dalil yang qat'i dalalahnya. Ini bukan kerja orang yang tahu kaedah hukum kalau macam tu. Tapi kalau kita kata begitu, kamu kata begitu ya, ada orang yang hebat begitu. Tak, kita nak bincang saja. Kalau dalam mahkamah dia tak boleh kata kamu orang baru. Kenapa kamu cakap begitu? Saya ni 20 tahun dah lawyer. Ada orang kata begitu? Tak boleh. Dia ada hak untuk bercakap dah bila duduk di situ. Kalau kira dia 20 tahun, sampai bila pun tak akan menang. Peguam yang baru ni. Nah. Sebab dia tak boleh bercakap, dia terhak nak bercakap. Macam mana macam tu? Sekarang ni kita duduk di mana? Nak bincang benda ni, kena bagilah kebebasan sepenuhnya. Begitu sepatutnya kan? Tidak syak lagi ia berarti menterjihkan dalil yang marjuh, yang ini tidak kuat. Kedua, ayat tersebut terlalu umum, sedangkan hadis-hadis Ummu Hani, Aisyah dan Abu Sa'id yang dikemukakan tadi adalah lebih khusus. Jadi dalam kaedahnya kita kena tengok, ni umum. Kita kena pakai yang lebih khusus, jangan pakai yang terlalu umum. Itu kaedahnya. Ketiga, larangan Allah di dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan membatalkan pahala amalan di akhirat. Apabila ia dilakukan dengan maksud menunjuk-nunjuk atau bermegah-megah dan sebagainya, ia langsung tiada kena mengena dengan membatalkan amalan sunat yang telah dimulakan menurut sudut pandang fiqh. Ayat lain yang lebih kurang serupa dengan ayat di atas ialah ayat berikut. Jadi kita kena tengok membatalkan amalan ni apa maksudnya. Tengok tempat lain dalam Quran, cuba perhati betul-betul. Sama ayat, perkataannya lebih kurang sama. Dia kaitkan dengan apa? Sebab nak menyelesaikan Quran, dia kena cari Quran juga. Tengok dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turaba fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rosakkan. La tubtilu, sama seperti tadi. Cuma tadi la tubtilu a'malakum, ni la tubtilu sadaqatikum. Sadaqat tu tidak amal, amal lah juga. Jangan kamu rosakkan sedekah kamu, pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia, yang ini riak, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkanlah bersih, licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang kafir dan riak itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat 264 dari surah Al-Baqarah ini kiranya dapat menjelaskan erti membatalkan amalan yang dilarang Allah di dalam ayat 33 surah Muhammad yang dijadikan sebagai dalil itu. Kesimpulan daripada kedua-dua ayat itu
ialah Allah melarang kita melakukan sesuatu amalan tanpa ikhlas kerananya. Itu maksudnya. Itu makna membatalkan amalan. Melakukan sesuatu amalan tidak ikhlas, riak ke, sum'ah ke, apa ke, tak kira lah. Itu akan membatalkan amalan kita. Ya tak ada kena-mengena dengan membatalkan amalan sunat yang seseorang itu telah mula, tak ada kena-mengena. Sebenarnya dia lebih berkait ke situ. Sebab itu kita tak boleh jadikan dalil. Jadi dalil itu tak kuat. Tak kuat. Dalil kedua dan ketiga golongan Hanafiyah dan Malikiyah dalam perkara ini ialah hadis Aisyah. Hadis Aisyah dianggap mereka sebagai qarinah kepada istithna di dalam hadis yang sedang kita bicarakan sekarang sebagai istithna muttasil. Dalil ini juga dipertikaikan. Jadi hadis yang kedua kan, dalil yang kedua tadi hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan lain-lain tu. Dalil ini juga dipertikaikan. Antara alasan golongan yang mempertikaikannya ialah ia adalah hadis mursal. Mengikut pendapat yang sahih, hadis mursal bukan hujjah. Kata Al-Khallal, para thiqat bersepakat tentang mursalnya. Orang yang memausulkannya adalah syadz. Para hufaz sekata dalam menghukum dhaif hadis Aisyah itu. Ini mana tak boleh pakai, tak kuat. Tapi kalau kita tengok, sekali tengok kan hebat je. Tak boleh, dah mengikut kaedah. Kalau mengikut kaedahnya beginilah. B, ia juga dhaif kerana terdapat di dalam isnadnya Ja'far bin Burqan. Dia dhaif dalam riwayatnya daripada Zuhri. C, Imam Ahmad, Bukhari, Nasai pula menghukum hadis itu dhaif kerana majhulnya seorang perawinya yang bernama Zumail. Riwayatnya dikemukakan oleh Abu Dawud. D, jika diandaikan hadis Aisyah itu sahih sekalipun, ia masih tidak jelas menunjukkan sesuatu amalan sunat yang dibatalkan wajib diqada. Perintah Nabi SAW itu mungkin juga memberi arti sunat atau elok diqada sahaja. Kalau kita andaikan sahih pun boleh jadi maksud dia sekadar nak menyatakan lebih baik, elok kalau diqadakan. Elok saja. Bukan makna mesti, bukan makna wajib. Tapi sebelum kita nak kata begitu, ini hadis ni dah tak boleh dipakai, macam mana? Tak kuat. Macam mana nak buat hujah? Tak boleh dikemukakan sebab tidak layak untuk dijadikan hujah. Dalil keempat mereka ialah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Isnadnya adalah seperti berikut. Ini sanadnya. Tadi yang kita kemukakan isi kandungan dia saja. Ini sanadnya. Di dalamnya terdapat perawi yang dipertikaikan. Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Ilalul Mutanahiyah dan At-Tahqiq fi Ahadithil Khilaf mengisyaratkan kepada dua orang daripadanya. Pertamanya adalah Ad-Dhahhak bin Hamzah. Dia bertafarrud dalam meriwayatkan hadis Ummu Salamah itu. Sedangkan dia sendiri adalah seorang yang dhaif. Dia seorang saja, tak ada orang lain. Kalau dia tu kuat, bolehlah kita terima juga. Ini dia dhaif. Dia dah lah seorang. Dia dhaif pula. Kata Yahya, laisa bi syai'. Seorang perawi dhaif. Keduanya ialah Muhammad bin Humaid. Muhammad bin Humaid. Abu Zur'ah berkata, Muhammad bin Humaid adalah seorang pendusta besar. Jadi dua orang. Yang seorangnya dhaif, yang seorang lagi pendusta besar. Tak boleh ni, tak boleh pakai. Tapi kalau kita tak tahu kan, sebut hadis, duduk lagi. Sebab tu kena dengar dulu, nanti dulu. Tengok di pihak ni nak kata apa. Tiga kaedah usul yang dikemukakan oleh Al-Aini untuk mentarjihkan dalil pegangan Hanafiyah daripada dalil-dalil yang dipegang oleh golongan yang tidak sehaluan dengan mereka dipertikai kesemuanya. Dia kata ijma'. Pertamanya ijma'. Ijma' sahabat. Kata Syekhul Hadis Maulana Ubaidullah Al-Mubarakfuri, ini antara syarah Mishkat yang terkini. Tapi terkini pun pengarang dia mati dah. Pengarang dia mati dah. Nama dia Mir'atul Mafatih.
Ini satu syarah Mishkat yang besar kan? Ditulis oleh seorang Maulana di India, Mubarak Puri. Bukan pengarang Tuhfatul Ahwazi itu Mubarak Puri juga. Ini lain, Ubaidullah namanya. Dakwaan ijma' sahabat hanyalah dakwaan kosong semata-mata, tiada langsung sanadnya. Kerana itu ia tidak harus diterima. Kadang-kadang yang dikatakan ijma' dia banyak sangat. Sana ijma', ini ijma', ini ijma'. Kepada pengkaji kadang-kadang macam ni, yang dikatakan ijma' tu tak ada asas langsung. Kemudian macam mana dia orang besar boleh kata begitu? Tak tahulah. Itulah tempat-tempat gelincir seseorang alim. Inilah yang kalau dia tidak sengaja atau terdorong, inilah kesalahan dia. Kesalahan dia. Dia kata ijma' tu ijma' mana? Takut ijma' Hanafi. Pula kalau ijma' Hanafi mungkinlah ijma' Hanafi, tapi dia kata ijma' sahabat. Sahabat tu bukan bermazhab Hanafi. Adakah sahabat tu bermazhab Hanafi? Dia kata ijma' sahabat, masalahnya tidak ada satu pun nas yang menunjukkan mana-mana sahabat ada berpendapat wajib disempurnakan amalan sunat setelah ia dimulakan. Mana nas yang terang? Apalagi hendak dikatakan mereka telah ijma' berpendapat begitu. Ini tersasul. Al-Aini ni orang besar, dia syarah Bukhari, pensyarah Bukhari juga. 20 jilid syarah Bukhari, bukan sejilid dua. Berapa banyak dia komen Hafiz Ibn Hajar. Hebat dia. Setengah-setengah tu memang kita tengok betul. Hujah dia kuat. Walaupun Hafiz Ibn Hajar pun, Hafiz Ibn Hajar tu cuma apa ni kita panggil dalam bahasa kita biras. Jadi isteri masing-masing tu adik-beradik. Biras lah kan? Biras. Jadi Hafiz Ibn Hajar dengan Aini ni biras. Isteri masing-masing tu adik-beradik. Tapi Hafiz Ibn Hajar tulis dulu syarah Bukhari dia, lepas tu bangun Aini. Berapa banyak yang saya tengok memang lebih kuat. Aini kemas. Cara hujah dia kadang-kadang tu. Kadang-kadang lemah ni manusia kan, macam tu lah. Ini dia kata ijma' sahabat. Ini tersasul. Wallahu alam. Kita serah pada Allah SWT. Dia banyak juga buat kebajikan, jasa. Mudah-mudahan dengan amal-amal kebaikan itu dihapuskan dosa-dosa ni, kesilapan-kesilapan yang macam ni. Begitu sajalah. Kita kena anggap begitu. Dakwaan ijma' semata-mata tanpa bukti tidak layak diberi perhatian setelah adanya nas-nas yang terang tentang tidak wajib. Kaedah kedua yang dikemukakan oleh Al-Aini juga tidak dapat bertahan, kerana kaedah al-muthbit muqaddam ala nafi, dalil yang menyabitkan sesuatu lebih diutamakan daripada dalil yang menafikannya, itu hanya terpakai apabila kedua-dua dalil muthbit dan nafi sama kuat. Baru boleh kita pakai kaedah tu. Bukan setiap waktu nak pakai kaedah tu, tak boleh. Sekarang ni yang kedua ni, golongan yang kedua, dalil dia lebih kuat. Jadi tak boleh dah pakai kaedah tu. Walaupun yang menafikan ini kita kena utamakan sebab dia lebih kuat. Dia lebih kuat. Adapun dalam masalah ini, dalil yang menafikan kewajipan itu lebih kuat, lebih banyak dan lebih sahih daripada dalil yang menyabitkannya. Jadi kita tak boleh pakai lagi kaedah itu. Kaedah itu kalau sama-sama kuat. Ini semua kaedah usul dalam menilai sesuatu hukum, sesuatu hadis tu, semua kaedah ni dipakai. Tengok hadis, tengok Quran, tengok usul, kaedahnya dari sudut nahwunya kena tengok, semua kena tengok. Satu contohnya hadis ni nanti tengok macam mana ulama-ulama faham. Maka dalil nafilah yang patut diutamakan. Kaedah ketiga yang dikemukakan beliau juga lemah sebenarnya. Bukan sifat cermat ihtiyat namanya, menjadikan sesuatu sebagai wajib tanpa dalil yang kukuh. Sifat cermat terletak pada beramal dengan sunnah yang sahih, sama ada ia menyabitkan kewajipan atau menafikannya. Setengah-setengah orang dia kata cermat. Imsak tu cermat. 10 minit sebelum masuk subuh kena berhenti dah. Kena berhenti atas rasa cermat. Berasa cermat.
Cermat ni kena ada dalil. Kalau bercanggah dengan sunnah tak boleh bercermat. Itu bukan cermat namanya, melampau. Itu melampau. Dalam Malaysia ni, entah berapa lama saya pun tak tahu, telah bermula imsak. Setengah-setengah tempat 15 minit, setengah-setengah tempat 20 minit, yang kita ni 10 minit, setengah-setengah tempat setengah jam. Dia pindah-pindah, akhirnya setengah-setengah tempat tu dia azan sebelum masuk subuh ni. Sebab dah kena berhenti dah. Jadi nak menandakan berhenti tu dia azan sebelum masuk subuh. Cukup mengelirukan. Yang duduk di rumah boleh jadi sembahyang subuh, dia ingat sudah masuk subuh. Sia-sia saja sembahyang. Tengok kekeliruan ni berlaku dengan sebab bid'ah ni. Dengan sebab bid'ah ni. Tapi dia letak nama ihtiyat, cermat. Macam ni lah. Bukan begitu cara bercermat. Bukan sifat cermat namanya menjadikan sesuatu sebagai wajib. Jadi wajib tanpa dalil yang kukuh. Mana dalil? Tak ada dalil. Tengok Quran, tengok hadis, semua kata subuh barulah imsak. Itulah masa imsak. Tak ada dua masa tu. Masa imsak lain, masa subuh lain. Mana ada macam tu. Bercanggah dengan Quran dan sunnah. Kita nak pakai semata-mata ihtiyat, tak boleh. Kalau nak kira begitu, kenapa buka puasa tu tak lewatkan sikit? Baru cermat. Lebih bercermat kan? Kalau buat macam tu jadi macam Syiah pula. Syiah lewat buka puasa. Kaedah usul juga menyebutkan al-aslu bara'atud dhimmah. Pada asalnya kita bebas daripada tanggungan dan bebanan. Sehinggalah datang syariat menentukan sesuatu perkara dengan dalil-dalil yang kuat. Asalnya kita tidak ada apa-apa tanggungjawab. Tanggungjawab ni ada setelah Allah mewajibkan ke atas kita. Kalau tidak, tak ada. Jadi ini kita pakai kaedah ini. Kalau nak kata kaedah usul, inilah kaedah yang dipakai oleh golongan yang mengatakan sesuatu yang sunat itu ia tetap sunat, walaupun setelah dimulakan tidak menjadi wajib. Itulah perkara yang kita bincang ni, benda tu. Ada orang yang kata walaupun sunat asalnya, bila kita telah mulakan dia jadi wajib. Dua pendapat. Kita mengatakan tidak, kalau sunat tetap sunat lah. Kalau dia jadi wajib, apa makna Nabi kata tak ada tu? Bila orang tu kata adakah sesuatu yang lain yang wajib atas saya, Nabi kata tidak ada. Yang ada kecuali yang sunat. Yang wajib tak ada. Kalau ini jadi wajib, jadi mana ada lagi lah selain tu. Dia akan jadi begitu kan. Jadi ini pendapat kita ya. Kalau tak setuju, tak. Ramailah juta-juta yang tak setuju kan. Terpulang masing-masing. Tapi ini khilaf. Ini bukan bid'ah. Khilaf. Tak apa. Itu satu mazhab. Ini ada dalil dia. Cuma kita dapati dalil dia pada kita tak kuat. Dalil dia kata kuat. Tak apalah, ada dalil. Ini kan macam imsak tu tak ada dalil. Tak ada dalil langsung. Contohnya tak ada dalil. Macam pergi ke kubur hari raya tu tak ada dalil langsung. Kalau macam dia ada dalil lain, kita kena hormat. Kita tak terima, tak apa. Tapi kita kena tetap menghormati pihak lain yang berbeza pendapat dengan kita. Tapi kalau yang macam tadi, dia tak ada asas. Bila tak ada asas, tak boleh kita nak hormat. Dia berdosa, tak bagi tahu. Kena bagi tahu. Kenapa habis juga alhamdulillah. Jadi setakat itulah itu kita ni. Dan kira-kiranya untuk kelas ni setakat ini hingga lepas puasa. Jadi nota baru tu insya-Allah lepas puasa. Minggu kedua ni, yang tadi pun habis, yang ni pun habis. InsyaAllah lepas puasa. Dalam puasa ni kita cuti. Lepas raya. Lepas raya, itu tengoklah berapa hari bulan kita kemudian. Tengok hari bulan tu. Biasanya kalau di Kelantan saya buat, kalau lepas puasa lepas raya ni, lepas seminggu sebenarnya. Minggu kedua tu kita sudah mula sebab ada orang nak puasa lagi apa tu.
Ya, ada dua soalan di sini ya. Adakah berdosa seorang awam yang mengikut ajaran ustaz atau ulama yang kadang-kadang boleh tersilap? Contohnya, ada ustaz di radio yang berkata haram seseorang perempuan yang uzur itu maksudnya dalam keadaan kotor lah dia membaca Al-Quran. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah dalil perempuan yang uzur boleh juga berwudu sebelum membaca Quran? Ada dua soalan di sini. Soalan yang pertama, sebenarnya orang awam ni dia tidak berdosa, dia tak tahu. Dia tak tahu benda-benda begini kan sulit, agak sulit. Sebab dia terpengaruh dengan umum. Dalam masyarakat, bayangkan masyarakat yang mengamalkan mazhab Syafi'i, memang tak ada khilaf lah, boleh katakan semua kata macam tak boleh, haram. Jadi orang nak bawa pendapat itu lah. Pendapat itulah yang popular. Kalau dia ikut, memang tidak salah. Memang itu betul pun kalau mengikut mazhab Syafi'i. Bukan salah. Betul kalau mengikut mazhab Syafi'i. Cuma seperti yang kita kata tadi, benda ni ada khilaf. Kalau kita belajar fiqh daripada guru yang sempit fahamannya, dia kira Syafi'i saja, tak kira ada untung rugi siapa sekeliling dia tak kira. Dia kira Syafi'i macam mana-mana pun. Kalau macam tu, apa yang diajarkan itu dalam masalah ni lah betul, itu lah betul, tak salah kalau mazhab Syafi'i. Cumanya kita yang belajar hadis, yang mengajar hadis ni, kita dedahkan benda-benda khilaf ni, pendapat orang-orang lain yang kalau kita perhatikan siapa saja pun kalau tengok nilai, dia akan rasa ini lebih menguntungkan. Itu bezanya ustaz yang mengajar hadis dan ustaz yang mengajar fiqh satu mazhab, dia akan jadi gitu. Dari segi salah itu tidak salah, tidak seorang awam. Cumanya boleh ke tidak orang awam ni kalau dia nak ikut pendapat yang tidak umum dipakai oleh orang. Itu soalannya mungkin. Bagi saya boleh, apa salahnya? Dalam keadaan kita tahu ada dalil, ada hujahnya, dan saya bertanggungjawab. Apa-apa yang saya tulis, saya bertanggungjawab. Kalau nak kata tak betul, di mana tak betul? Kalau nak kata khilaf, memang khilaf. Itu kita pun tahu. Tak perlu cerita itu. Kalau nak kira dari segi dalil, ada. Dan orangnya orang besar. Kalau kita kata setengah-setengah orang kan, benda ni saya dengar cerita lah, ada orang yang terima cara yang kita kemukakan ini. Dia sebut kepada salah seorang ustazah. Dia sebut, sebab dia pun perempuan juga, dia sebut benda ni kan boleh. Dia kata, tidakkah boleh ada mazhab, ada pendapat yang mengatakan boleh pegang Quran, baca Quran walaupun dalam keadaan kotor? Ustazah itu terus masam dengan dia dan sampai tak bercakap dengan dia. Dia anggap ini ajaran sesat. Sampai begitu sekali. Jadi cuba kita bayangkan orang ramai ni macam mana anggapan dia. Kalau seorang ustazah yang dianggap seorang yang pandai, mungkin dia berkelulusan daripada mana-mana universiti, mungkin luar negara, mungkin tentu dia berasa betul ke ni, dia akan ragu-ragulah dengan yang dia pegang tu. Setelah ustazah tu sampai begitu sekali, dan setengah-setengah tu menganggap sesat pula kan. Kalau kita anggap sesat kepada ustazah-ustazah atau ustaz yang seperti ini, dia kena ingat siapa yang kata macam ni. Imam Bukhari sesat kah? Imam Bukhari sesat? Kalau kata sesat, habis kenalah. Berapa ramai ulama-ulama. Cuba tengok dalam nota saya yang saya sebut tadi, Fiqh Bukhari di dalam sahihnya, tengok saya sebut ulama-ulama dari kalangan sahabat lagi yang berpendapat begitu. Bukan Imam Bukhari saja, dari kalangan sahabat sudah ada yang berpendapat begitu. Jadi mereka sesat. Kena berhati-hati. Sebenarnya sistem pendidikan tempat kita ni, pengajian agama dia tu sempit. Itu yang sebenarnya. Dia tak buka, guru tak buka, murid pun dia setakat itu.
Dia tak cari sendiri, tak usaha sendiri, tak baca seterusnya. Ini sebab jadi begini. Kalau dia baca, dia belajar seterusnya, dia akan jumpa benda ni. Tak perlu pergi jauh. Akan jumpa ada dalam kitab-kitab. Yang lebih baik, kita tanya dia sepatutnya, kamu dapat ni di mana? Kamu dapat ni di mana? Siapa yang kata begini? Kalau kata saya kata begitu. Kalau nak tengok ni kitab, tengoklah. Tak mau terima tak apa, tapi jangan sampai begitu, sampai bermasa-masa main muka sesama kita. Itu tak kena sekali. Tak kena macam tu. Dan dia pun perempuan, dia tak tahu ke dia sendiri rugi. Dia sendiri kerugian. Dan berapa banyak pelajar-pelajar di sekolah tu menipu. Kita seseolahnya secara tidak langsung mengajar dia menipu. Bila ustaz suruh baca, dia kata saya mai kotor, saya dalam kotor. Sebenarnya dia tak mahu baca. Sampai bila pun tak kena baca dia Quran. Dia terlepas sampai bila pun. Tengok. Ini sebab kita kata tak boleh baca, dia ada alasan lah. Yang malas tu. Yang malas, tengok dia ada. Dia berbohong. Cuba kalau kita pakai ini, siapa pun kena baca. Tak kira. Kamu kebetulan kotor pun hari ni kena baca. Sebab giliran kamu. Kalau tidak, kamu tak pandai sampai bila. Sebab dia boleh buat alasan begitu. Di sekolah-sekolah menengah, berapa ramai saya dengar ustaz-ustaz yang kata budak-budak ni buat hela. Dia boleh buat hela. Siapa nak kata dekat dia? Cuba tengok berapa kerosakan yang berlaku itu dengan sebab ini, dan kerugian yang berlaku. Kita tak ambil kira itu. Kita kira yang kita belajar macam tu. Yang lain kita tak pernah dengar, kita tuduh kata sesat dan macam-macam kita hukum. Ini suatu sikap yang merugikan umat sebenarnya. Adakah dalil perempuan yang uzur boleh juga berwuduk sebelum membaca Al-Quran? Tak ada dalil sebenarnya. Sebenarnya bila kata boleh, tak perlu berwuduk pun boleh. Imam Bukhari mengatakan lelaki pun kalau tidak berwuduk boleh. Kalau Syafi'i tidak berwuduk tak boleh. Pegang Quran, jamah Quran, sentuh ayat dia tak boleh. Bagi Imam Bukhari tak kisah semua. Berhadas kecil ke berhadas besar ke, asal tangan dia disuci, tangan dia suci biasa, boleh. Jadi perempuan pun begitu. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia tengok begini, wuduk ni tidak semestinya untuk sembahyang. Tidak semestinya kalau seseorang itu tak boleh sembahyang, dia tidak boleh berwuduk. Misal, seorang yang berjunub, tidakkah Nabi SAW ajar sebelum dia tidur dia ambil air sembahyang? Dia berwuduk. Kalau dia berwuduk pun dia boleh sembahyang tak? Tak boleh kan? Sebab dia perlu mandi wajib. Tengok, wuduk tetap ada. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan dia boleh berwuduk. Boleh. Walaupun dia tidak boleh sembahyang. Tapi yang senangnya kita kata tak payahlah. Tak payah berwuduk. Dari segi dalil memang tak ada. Tapi contohnya ada. Misalnya tadi, tidak semestinya air sembahyang ini disuruh apabila seseorang itu boleh sembahyang. Tak mesti. Kadang-kadang untuk takhfif hadas, dianjurkan juga wuduk. Misalnya, seseorang yang berjunub tadi, kalau dia tak mahu mandi, dia boleh wuduk saja. Dan dia boleh tidur. Dan cara itu dibuat oleh Nabi SAW. Kalau nak kira sembahyang, dia tak boleh sembahyang. Siapa pun. Tapi, saya kata, yang lebih senangnya, tak perlulah. Tak perlu berwuduk lah. Tak perlu berwuduk. Dan dia boleh, jamah sentuh atau bawa Al-Quran itu boleh. Itulah yang lebih senang. Wallahu a'lam. Ya. Setengah-setengah orang yang mengatakan tak boleh sentuh Quran itu, itulah dalilnya daripada Quran. Kata mereka sebenarnya tak kokoh dalil itu. Tapi dia sudah pegang begitu, tak kisahlah. Macam tadi lah khilaf kan, dia pegang begitu, tak kisah. Sebab kalau kita nak kira, kalau kita perhatikan dalam ayat la yamassuhu illal mutahharun. Kalau nak bahas lah, tapi panjang kalau nak bahas ni sikit sikit pun jadi panjang juga. Sebabnya gini, la yamassuhu, kalau kita bahas dari sudut nahwu,
Semua baca begitu. La apa? La itu la apa? La nahi ke la nafi? La nafi, kalau la nahi, dia kena awak. Jangan awak sentuh. Ni jangan dia, orang-orang yang orang-orang yang tidak suci itu jangan sentuh. Apa makna? Satu. Yang keduanya, kalau la itu la nahi, dia tidak yamassu, dia kena yamassa. Begitu. Ni semua baca yamassu. Kalau yamassu, dia la nafi, mana tidak boleh. Tidak boleh menyentuhnya. Nya tu kita katalah Quran, Quran mushaf ni, buku dalam bentuk buku tu tak boleh menyentuh. Baik, sekarang ni tak boleh menyentuh tu apa makna? Tak boleh sentuh tu, kenapa tak boleh? Sekarang ni katakanlah seseorang tu tak ada air semaya, dia sentuh, boleh? Boleh sentuh. Orang kafir tu boleh sentuh. Jadi apa makna Allah SWT kata tak boleh sentuh? Jadi adakah Allah SWT berdusta? Takkanlah Allah SWT bercakap dusta. Tak benar. Dia kata tak boleh. Tu boleh tu. Heraklu boleh pegang ayat tadi. Kenapa tak boleh? Boleh. Kalau betul benda ni tak boleh pegang. Kalau nak pegang tu jadi panas. Atau jadi sakit ke? Atau jadi tersentak, kejang jadi orang. Itu baru betul kalau tak boleh. Ni boleh pegang. Jadi apa maksud sebenarnya? Panjang ceritanya, ringkas. Kalau kita baca ayat tu, sesuatu ayat ni jangan tengok ayat tu saja. Kena tengok sebelum, siap dan sibak. Tengok yang sebelum dan selepas. Kalau kita tengok sebelum dan selepas ni cerita ni tentang Lauh Mahfuz. La yamassuhu, hu tu Lauh Mahfuz. Itu yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun kecuali mutahharun. Baik, mutahharun, bukan tahirun, bukan mutatahhirun, bukan. Situ tu ini kalau guna istilah isim apa? Isim apa? Al-mutahharun. Isim maf'ul, orang yang disucikan. Kita ni bukan orang yang disucikan, kita tidak masuk kan. Malaikat lah maksudnya yang disucikan itu, malaikat. Kejadian dia tu disucikan. Kejadian kita tidak disucikan, kita memang kotor. Sebab tu kena ambil air sembahyang, kena mandi junub, macam-macam. Jadi kita tidak, kelahiran kita Allah tidak jadikan kita ni bersifat suci semula jadi, tidak. Sedangkan dia kata tidak dapat menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, disucikan. Maksudnya malaikat itu tak ada kena mengena dengan kita. Sebab kita ni kena bersuci. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, dalam keadaan suci, orang yang bersuci. Lain. Ini orang yang disucikan, maksudnya malaikat. Maksud dia, nak ceritanya, Quran ini terjamin keterpeliharaannya. Jangan kamu ragui di tengah-tengah jalan tu, masa nak turun tu diambil oleh syaitan, diubah oleh makhluk itu, makhluk ini. Jangan. Quran tidak dapat disentuh di Lauh Mahfuz, dan dalam perjalanannya turun kepada Rasulullah dipelihara, dijaga oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Itu maksudnya. Baru betul. Cuba baca ayat sebelum itu, dia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Bukan berkenaan dengan mushaf ni. Itulah secara ringkas, ya. Secara ringkas. Ya. Iyalah. Jadi ada apa-apa lagi? Ya. Dia begini, macam dalam masalah itu Syafi'i dia kata dalil itu kuat. Jadi dia pakai kaedah itulah. Bagi orang lain dia kata walaupun